Ada saya tengok dalam apa orang kata dalam Facebook, YouTube saya, TikTok dan sebagainya. Terutama TikTok lah. Geng-geng yang main isu pelantar tau. Saya tahu benda tu pelantar tu dimulakan oleh Papukari Salim Singh. Salim Singh yang mulakan. Cerita tu konon dia interview seorang mamat ni. Mamat ni dia kata dia satu sel dengan Anwar Ibrahim dan dia main dengan Anwar Ibrahim kat dalam tu guna pelantar whatever lah dia cerita. Saya tak dengar sangat sebab saya tak tahu detail. That's why the word pelantar comes in. Yang bestnya Mamat yang menceritakan itu, dia kamera tak buka. Dia buat live dengan Papukari tapi dia tak buka kamera. Dia tak sebut siapa nama dia, siapa detail dia, butiran semua. Dalam jangka masa yang sama, selang tak lama lepas tu, saya siarkan satu live video yang mendapat lebih 100,000 tontonan. Di antara interview saya dengan Pok Nick. Pok Nick ni adalah warden yang menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu di Sungai Buloh pada siri liwat pertama tahun 2000 sehingga 2002-2003. Beliau adalah warden yang ditugaskan untuk menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan live saya tentang interview tersebut ada di YouTube, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Di antara interview saya dengan Pok Nick. Pok Nick seorang warden yang dah bersara lah, tetapi beliau bertanggungjawab menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada tahun 2001 sehingga beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim dipindahkan lah, dan ada gambar, ada semua dekat situ. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang kenal beliau. Okay, so tuan-tuan boleh tengok sendiri. Okay, daripada pendedahan tersebut kita tahu cerita pelantar tu pembohong, fitnah. Tetapi masih juga orang guna cerita fitnah ni untuk sebut pelantar. Dia nak mengindikasikan benda itu. Kan? Suka betul orang kita dengan cerita-cerita seks ni, tuan-tuan. Memang sangat suka dia orang. Orang kita ni memang suka sangat cerita-cerita skandal seks ni. Sebab tu skandal seks ni masih laku dalam negara kita. Dia bab rasuah, bab apa semua tu dia orang tak apa nak minat. Tapi bila melibatkan skandal seks, terutama kalau seks luar tabi'i, seronok dia. Baik. Cerita dia macam ni. Baru-baru ni dalam selang 2, 3, 4 hari lepas, terdedah. Ni bukan geng Pakatan Harapan yang mendedahkan, tuan-tuan. Ini geng daripada Bersatu. Okay, what happened is, Papukari ni, orang kata Salim Singh ni, dia ni adalah geng Atok. Okay, dia ni geng Atok. Geng Papagomo, Salim ni geng Tun. Dan mereka sekarang ini belaga memang gaduh besar dengan geng Bersatu. Terutama seperti Ratu Naga. Ratu Naga pula bergaduh dengan Syafiq Halim. Bergaduh dengan Cikgu Bat. So dalam Bersatu tu semua belaga angin. Di antara Salim dengan geng yang Ratu Naga ni pun belaga angin. Disebabkan dia orang bergaduh. Ni Tuhan nak tunjuk, tuan-tuan. Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Besar. Kami tak buka pun cerita tu. Dia orang sendiri yang buka cerita, terdedah. Rupanya cerita itu adalah palsu. Cerita itu adalah fitnah. Dan orang yang kononnya duduk dalam penjara pun tak pernah pun duduk dalam penjara. Tak pernah tengok pun penjara tu macam mana. Tak pernah masuk pun dalam penjara. Lock up pun tak pernah masuk. Rupanya cerita itu adalah fitnah. Dan bukan kami yang dedahkan. Yang mendedahkan adalah geng dia orang sendiri yang mendedahkan perkara tersebut. Dia orang sendiri yang cerita ini adalah palsu, ini adalah kreaan, dan menurut orang yang cakap tu, dia kata saya tak sanggup nak menanggung dosa fitnah lagi. At least dia mula-mula dia kata saya pun percaya, dan good lah, saya tak kenal dia siapa sebenarnya. Dia kata saya pun percaya benda tu, tapi saya tak sanggup nak menanggung dosa fitnah. Saya tahu benda itu fitnah. Kudos kepada dia. Sekurang-kurangnya dia sedar, dia bertaubat dalam masa dia hidup sekarang ini. Dan bagi saya, tuan-tuan, kalau dia bersikap demikian, kalau dia ikhlas, kita doakan semoga taubatnya diterima. Tapi yang geng-geng sebelum ini, macam mana? Geng-geng sebelum ini macam mana? Geng-geng yang dok menyebar, dok type-type ni macam mana, tuan-tuan? Kan? Macam mana? Ada yang kata, Imam kata KR, buatlah report kalau mereka fitnah. Isu dia, yang mendedahkan ini Imam, bukan orang kami. Orang kamu yang mendedahkan. Dan orang kamu yang kata itu adalah fitnah. Malah, orang yang kononnya jadi pelantar itu pun ditunjukkan gambar dia. Dan orang itu tak pernah Imam masuk ke dalam penjara pun. Tuan-tuan, kita tak payah buat report dekat polis pun.
Sekarang ini bila puak-puak kamu sendiri dah mengaku itu fitnah, dengan kamu sendiri kalau tak bertaubat, maka kamu akan mengangkat cari Anwar Ibrahim dekat akhirat di padang mahsyar yang abadi, yang jelas, yang nyata, yang benar. Kamu berani dan sanggup ke, Imam? Kita Imam KR ni, kamu boleh guna akaun palsu. Kamu boleh guna fake account, tetapi ketahuilah Allah Maha mengetahui siapa kamu di sebalik fake account itu. Allah tahu siapa kamu di sebalik fake account itu. So tak payah. Kami mungkin tak tahu. Kami mungkin tak kenal muka kamu. Kami mungkin tak tahu siapa kamu. Gunalah fake account sebanyak mana sekalipun. Kan? Contohnya kita kata, gunalah fake account sebagaimana sekalipun. Guna. Tetapi ketahuilah, melainkan kamu tak beriman dengan Tuhan lah. Betul tak? Tak tahu gonopono. Melainkan kamu ni orang kafir yang tak beriman dengan Tuhan dan hari akhirat, kita tak boleh kata apalah, kan? Tapi kalau even tak beriman pun, bukan bermakna tidak akan soal sesat di padang mahsyar kelak. Tapi poin saya adalah, tuan-tuan, betapa Tuhan itu maha kaya. Allahu Akbar. Orang pas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dedahkan penyelewengan dan fitnah kamu di dunia. Allah sebarkan dan dedahkan penyelewengan kamu bukan daripada mulut saya, bukan daripada mulut penyokong Pakatan Harapan, tetapi daripada mulut penyokong dan pendukung kamu sendiri. Kalau itu pun kamu tak nampak, saya tak boleh nak kata apa, tuan-tuan. Ini Al-Quran sebut ditutup hati mereka, ditutup mata mereka, ditutup telinga mereka daripada kebenaran. Benar macam mana pun kita bawa di hadapan mereka, bukti yang nyata. Macam cerita Nabi Isa kan, diturun makanan daripada langit pun. Kan? Diturun makanan daripada langit pun, mereka tetap tak nak beriman. Kerana apa? Hati mereka dah penuh dengan kesombongan. Tuan-tuan, kita kena faham, iblis itu dihalau daripada, dijadikan apa orang kata makhluk yang paling hina, bukan kerana dia tak ada ilmu. Bukan kerana dia tak tahu. Iblis itu dijadikan makhluk yang paling hina, orang kata apa, dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat kesombongannya terhadap kebenaran. Itu hakikat. Itu fakta. So bila kebenaran datang kepada dia, dia sombong daripada kebenaran tersebut. Kan? Dia sombong daripada kebenaran tersebut. Tuan-tuan, ni saya belum masuk cerita poin saya nak bawa malam ni. Saya akan masuk ke poin itu sebentar lagi. Zaid kepada UMNO, Malaysia bukan negara teokrasi. Bekas Menteri Undang-Undang mengkritik respon UMNO berkenaan cadangan pindaan perlembagaan dibuat susulan pembatalan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Syariah Kelantan. Zaid mempersoalkan jika pemimpin UMNO memahami bahawa Malaysia bukanlah sebuah negara teokrasi, sebaiknya berlandakan undang-undang sivil. Sebelum kes Nick Ailin, adakah pemimpin UMNO sejak tahun 57 bukanlah sebuah teokrasi tetapi negara undang-undang sivil? Ini bermakna bukan semua hukum agama perlu dijadikan undang-undang. Undang-undang sivil adalah sumber utama dalam mentadbir negara. Sistem syariah adalah undang-undang peribadi, tetapi badan undang-undang umum bukan undang-undang agama. Adakah mereka tidak tahu? Soal Zaid DX. Pada Jumaat lalu, panel 9 hakim. Okey. Untuk makluman tuan-tuan juga, Zaid ni tahun 2013 mengaku dia tak setuju dengan apa orang kata Majlis Agama Islam apa orang kata mendakwa mereka yang masuk ke pusat judi nombor ekor sebab dia pembeli nombor ekor. Itu kata dia kan. Itu 2013. Mungkin tahun ni dah berubah lah. Tak apalah. Baik, saya nak betulkan sikit kenyataan Zaid ni. Partly saya setuju. Okay, secara partly saya setuju apa yang dia kata. Negara kita bukan negara teokrasi. Sebagaimana yang berlaku sebelum zaman Renaissance, di mana pada waktu itu negara-negara barat, Eropah umpamanya diperintah oleh gereja dan juga raja. Negara Islam, so-called negara Islam atau negara yang diperintah melalui Islam, bukan negara teokrasi. Dan ini ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku beliau Fiqhud Daulah. Bahawa negara kita bukan sebuah negara yang ditakbir oleh ulama. Bukan negara yang ditakbir oleh ustaz. Bukan negara yang ditakbir berdasarkan otak fikir seorang ulama atau seorang ustaz. Kita bukan negara Syiah, tuan-tuan. Hanya negara Syiah yang berpandangan imamah itu dalam konteks akidah. Dan itu antara pandangan yang dibawa oleh PAS. Okay? Now,
Kalau negara kita bukan negara teokrasi, adakah negara kita negara sekular yang tidak berlandaskan agama? Itu pun salah juga. Negara Islam yang sebenar, saya tertarik dengan satu tulisan oleh seorang profesor dari, saya tak ingat nama dia. Dia mengatakan bahawa pemerintahan Islam bukan negara Islam. Pemerintahan Islam yang sebenar tidak memerlukan negara Islam. Maksudnya daripada kita nak membentuk pemerintahan Islam yang benar, pemerintahan Islam yang sebenar, kita tak memerlukan sebuah negara Islam. Sebab negara Islam tu bukan satu negara yang dibentuk, dia negara yang terjadi. Macam mana pula Is? Apabila pentadbiran tersebut kita kata menepati ciri-ciri Islamik, maka itulah negara Islam. Kita tak boleh ambil sebuah negara, kita buat acuan kita, kemudian kata inilah negara Islam. Tak wujud. Kerana sebab apa? Islam itu tidak ada negara. Islam itu agama. Sepatutnya negara itu mengikut acuan dan bentuk serta objektif morality yang diletakkan. Ciri-ciri umum yang diletakkan oleh agama. Ciri-ciri ini yang diikut. Luasnya pemerintahan terpulang kepada bagaimana negara itu diperintah. Sebuah negara yang bercirikan yang mengikut aliran Islam di China mungkin berbeza dengan di Malaysia. Mungkin berbeza dengan Amerika, mungkin berbeza dengan Saudi Arabia, mungkin berbeza dengan negara di Afrika umpamanya. Negara itu berbeza-beza coraknya sebab Islam tidak pernah menggariskan satu bentuk tubuh, satu acuan, satu tekad, satu orang kata apa ketetapan inilah dia negara Islam, tak ada. Yang berpandangan demikian hanyalah Syiah. Ahli sunnah wal jamaah, kita memandang bahawa selagi mana kita ditakbir tidak bertentangan dan bercanggah dengan Islam, maka itulah dia ciri-ciri negara Islam. Negara yang sudah mengikuti Islam, kita kata. So, saya setuju satu part, negara kita bukan negara teokrasi. Tetapi dalam masa yang sama juga, dia kata bahawa undang-undang sistem syariah adalah undang-undang peribadi. Bab itu saya setuju, in a way. Tetapi dia kata bahawa bukan semua hukum agama perlu dijadikan undang-undang. Undang-undang sivil adalah sumber utama undang-undang dalam mentadbir negara ini. Bagi saya, ya, perlembagaan kita adalah satu sumber untuk kita mentadbir. Tetapi sumber itu haruslah ciri utamanya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja. Simple. So, bagaimana bentuknya tak penting. Bagaimana ciri-cirinya, kita tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Section 1 nak letak apa, perkara 1 nak letak apa, itu tak penting. Itu bergantung kepada negara tersebut. Selagi mana dia mengikut acuan dan juga garis panduan tersebut, ia tidak pernah menjadi masalah. Tak pernah. Kita tak pernah mempersoalkan perkara tersebut. So in a way kita kata sebenarnya tidak ada perkara atau undang-undang yang bercanggah pun. Malah kita dah bahaskan hari itu daripada segi undang-undang syariah itu sendiri di dalam negeri Kelantan, itu undang-undang takzir. Itu bukan undang-undang Islam per se, bukan. Itu adalah undang-undang takzir. Takzir arti kata undang-undang yang terpulang kepada pemerintah nak letak ataupun nak takbir bagaimana atau nak bentukkan bagaimana. Terpulang. Dan saya nak menjawab juga, sebab saya menjawab Zahid tadi, saya menjawab juga which in a way saya setuju dengan Zahid Ibrahim in a way, tetapi sedikit saya katakan bahawa sebab dia tak berpandangan bahawa seolah-olah kita tak boleh langsung dengan agama. You try macam mana sekalipun nak mengasingkan agama, Islamnya akan ada sentiasa di situ. Itulah uniknya Islam ni.